السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita datang awal dalam masjid yang besar ni. Kita ni lebih kurang dalam 50 orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan yang awal. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang Nabi kata dapat unta lah. Kita dapat pahala umpama unta, insya-Allah. Jadi dalam masa yang sama kita berniat i'tikaf, mari sama-sama kita baca beberapa potong ayat sebagai tazkirah. Iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Bila kamu diseru pada hari Jumaat, bersegeralah kamu datang ke masjid untuk ingat Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dua ayat. Masa yang singkat ni kita ambil dua ayat daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah surah yang kita buka, adalah surah yang kedua dalam Quran selepas daripada surah Al-Fatihah. Dan inilah satu surah yang paling panjang, 284 ayat, menjangkau 2,5 juzuk. Hak lain kadang satu juzuk tak sampai, tapi Al-Baqarah ni sampai 2 juzuk setengah. Keistimewaan surah Al-Baqarah ni tuan-tuan, di dalamnya terdapat ayatul kursi. Ayatul kursi yang banyak kelebihan dia, boleh menjadi penghalang. Kalau orang yang amal ini boleh penghalang sihir, jin dan setan takut pada ayatul kursi ni. Orang yang baca ayat kursi min dubri solah, setiap kali sembahyang dia baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalang dia daripada masuk syurga kecuali dia belum mati. Maksudnya yang menghalang orang yang amal ayat kursi daripada masuk syurga selagi mana dia tak mati. Dan mati, Nabi kata, dijamin masuk syurga dengan mengamalkan ayat kursi. Wallazi nafsi biyadihi inna li hadhihi al-ayah lisanan wa syafatain. Demi diriku pada tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi ayat kursi ini ada lidah dan ada 2 bibir yang sentiasa mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala di sisi kursi aras Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kursi. Bagaimana lidah dia, bagaimana bibir dia, wallahu alam. Kita sebagai orang beriman dengar cukuplah. Dan istimewa lagi ayat Quran ni diceritakan dengan panjang lebar kepada kita tentang umat yang terdahulu, antaranya lah Bani Israel yang keras hati, yang bunuh Nabi, yang celupar mulut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Al-Baqarah ni juga dijelaskan beberapa hukum. Itulah surah Al-Baqarah ni dikatakan ayat Madaniyah yang diturunkan di Madinah ataupun diturunkan selepas daripada hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali katanya ayat 28 saja yang menyatakan itu adalah ayat daripada surah Makkiyah. Tuan-tuan muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, antara kelebihan surah Al-Baqarah lagi ialah
Nabi bagi tahu siapa yang membaca surah ni di dalam rumahnya, maka tidak akan dimasuki syaitan. Rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Ini kelebihan. Baik. Surah ini dimulakan dengan alif lam mim. Alif lam mim ialah huruf-huruf hijaiyah. Ada ulama mengatakan alif lam mim ini adalah merupakan sebahagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang lebih tepat, jumhur ulama mengatakan alif lam mim ini wallahu a'lamu bimuradih. Allah lah yang lebih mengetahui maknanya. Jadi ulama kata lebih baiklah kita serahkanlah makna alif lam mim ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran banyak huruf-huruf potong. Huruf-huruf hijaiyah ni alif lam mim. Kita jumpa Yasin, Qaf, Ha mim, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, ni semua huruf-huruf hijaiyah. Ada ulama menyatakan inilah hujah mengatakan bahawa Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tanya kita lah tuan-tuan, Mamat, hang yakin mana? Tang mana hang yakin ni Quran ni mai daripada Allah? Paling kurang kita boleh jawab, aku yakin Quran ni mai daripada Allah. Buktinya Quran bawa huruf-huruf hijaiyah ni, yang bila ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak tahu makna. Kalaulah Nabi yang reka ayat ni, sudah tentulah Nabi bagi tahu alif lam mim ini makna apa. Itu yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat ni merupakan sebagai ayat-ayat yang mutasyabihat, yakni ayat yang tidak diketahui dan mengandungi rahsia di sisi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama yang menyatakan tu. Baik. Yang keduanya, Al-Quran dalam surah ni tuan-tuan disebut zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin. Kalau orang tanya kita, apa bukti Quran ini mai daripada Allah? Satu, kita jawab alif lam mim. Ini alif lam mim ini bukti Quran ini mai daripada Allah. Yang kedua, apa bukti ini Quran ini mai daripada Allah? Bukan ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya dalam ayat yang kedua ni Allah sebut zalikal kitab. Orang mengaji bahasa Arab, zalika, hadhihi, hadza dinamakan sebagai isim isyarah, kata nama tunjuk. Bila kita nak tunjuk barang dekat, kita kata hadza kitabun. Bila benda tunjuk jauh, kita kata zalikal kitab, itu kitab. Nak tunjuk barang jauh sebut zalika, nak tunjuk barang dekat sebut hadza. Nabi Muhammad SAW baca Quran di sini. Sepatutnya Nabi kata hadzal kitab, inilah kitab, la raiba fih, hudal lil muttaqin. Tapi mengapa Nabi Muhammad baca zalikal kitab, itulah kitab? Inilah bukti Quran ni min Allah. Min Allah, umpama Allah kata ke Nabi Muhammad, zalikal kitab, ku nak khabar hang tu Quran hang dok pegang tu, Quran ni mai daripada Allah. Tu Quran yang kamu dok pegang tu, la raiba fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bila nak pergi ceramah kat orang, Nabi tak kata hadzal kitab, sebab Nabi ini ayat Quran tak boleh dipindah, tak boleh diubah. Nabi pun kata zalikal kitab, ini hujah. Yakinlah, padan dua hujah tuan-tuan. Orang beriman yakinlah Quran ini memang confirm daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan rekaan, bukan tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-Kitab, Al-Quran, nama dia Al-Furqan.
Al-Quran, Al-Kitab. Mana kitab daripada kalimah katabah, kitab. Katabah tulis, kitab berarti undang-undang yang bertulis. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, kami fardukan ke atas kamu puasa secara undang-undang bertulis. Kitab ni undang-undang bertulis yang kita boleh baca belaka di umur Quran, bertulis. Di akhirat tak boleh nak dalih. Saya tak tahu kata benda ni haram, saya tak tahu kata benda ni wajib. Tak boleh. Sebab apa? Dah bertulis. Kitab zalikal kitab. La raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Masuk keraguan maksudnya kita tak boleh ragu Quran ni betul ke mai daripada Allah. Tak payah ragu. Yang kedua, segala hukum hakamnya kita tidak boleh ragu. Yang kedua, Quran ni adalah menjadi petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk, dan petunjuk ni hanya akan diperolehi oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk yang akan diperolehi oleh orang yang bertakwa. Baik. Kita tidak boleh ragu. Maksud apa maksud ragu ni? Tak boleh ragu. La raiba fi. Bila zalikal kitab, itulah Quran. Hei orang beriman, kamu orang beriman ke? Apa maksud beriman? Kamu percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada kitab. Lain rukun iman. Baik, kalau kamu ni beriman, kamu mesti percaya pada kitab, yakni Quran, maka Quran yakun aba la raiba fi. Kamu tidak boleh ragu. Ragu apa? Ragu hukum hakam yang ada dalam Quran. Jangan ragu. Ragu dengan satu ayat Al-Quran, ragu dengan satu hukum, boleh menjejaskan keimanan kita. Contoh kita kata alif lam mim. Tak sah duk ambil lah alif lam mim ni, dah tak tahu makna. Tak tahu Nabi pandai-pandai tulis. Rosak tu. Alif buang alif juga ambil lam mim juga asal alif. Ragu tu pun menjejaskan iman. Ragu tentang hukum. Allah menyebut tentang riba haram. Wa halahul bai' wa harramar riba. Siapa Tuhan pi haram riba? Aku ni kerja bank. Memang bank ni tak boleh lari lah dengan riba ni. Kalau bagi pinjam ke orang 100,000, suruh dia bayar 100,000, kita nak untung main mana? Kita pun betul ke? Ragu tentang hukum. Kita ragu tentang hukum tu boleh menjejaskan. Berarti kita buat kesimpulan, bila Quran kata judi haram, maka jangan sekali-kali kita kata halal. Kata halal ni termasuk letup bagi lesen. Ada orang bagi lesen ke judi? Orang yang bagi lesen pada judi ialah orang yang telah kata judi ni halal. Pasal apa halal? Ada lesen. Menjejaskan iman. Bila Allah sebut orang yang mencuri faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri hendaklah dipotong tangan, maka kita jangan ragu. Jangan kita kata nanti kita potong tangan dia nak makan nasi ke apa? Tak apa kau potong tangan ni, kesian kat orang aku. Kalau kita potong tangan nanti, kita potong tangan kiri, dia curi dengan tangan kanan. Kita potong tangan kanan, dia curi dengan kaki kanan pula. Ragu ni. Kita kena percaya. Kalau Tuhan sebut orang mencuri kena potong tangan, potong. Orang berzina kena sebat, kita kena sebat. Orang murtad kena bunuh. Ada apa kita sebut dalam Islam? Man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang murtad mesti dibunuh. Ada orang kata, kalau bunuh orang murtad habis orang Islam. Murtad bunuh. Lain lemah Islam. Ini termasuk orang yang ragu. Mana boleh lemah? Orang murtad Allah suruh bunuh kerana apa? Kerana bila dia keluar Islam, kalau kita tak bunuh dia, dia akan memburukkan Islam. Tuan-tuan tengok orang yang keluar tuan-tuan. Dulu waktu dia duduk dalam Islam, dia puji Islam bagus, saya berasa tenang, saya berasa aman, redha saya dengan Islam. Elok dia keluar, dia akan kata macam tu, turut Islam, nak semayang lah, lepas tu harta zakat, harta peraid,
Orang perempuan dapat satu bahagian, orang lelaki dapat dua bahagian. Oh, untung lah apa. Dalam Islam tu orang jantan ni boleh kahwin sampai 4. Dia burukkan Islam. Maka sebab tu diminta bunuh untuk nak jaga imej Islam. Yang kedua diminta bunuh untuk nak menghalang orang lain. Jangan murtad. Sebab kita duduk Islam ni tuan-tuan, kita duduk tempat selamat lah. Jagalah Islam ni. Jagalah la ilaha illallah ni. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang jaga iman dia, menyebabkan dia boleh mati dengan kalimah la ilaha illallah, selamat masuk syurga. Ni jaminan pada Allah SWT. Jadi oleh kerana kita duduk tempat selamat, maka Allah buat satu peraturan, jangan keluar. Kalau kamu keluar akan dibunuh. Peraturan ni untuk apa? Untuk nak halang kita jangan keluar. Peraturan dibuat untuk halang kita. Samalah peraturan memotong tangan. Peraturan tu bukan untuk nak potong tangan, tapi orang nak potong tangan. Potong tangan ialah untuk nak menghalang orang supaya jangan mencuri. Bila orang tak mencuri, kita selamat. Kita selamat. Bila orang terhalang daripada murtad, menyebabkan orang tak nak murtad, jangan. Kalau murtad, mati aku. Bila dia takut nak mati, akhirnya dia tak murtad. Bila tak murtad, dia dulu Islam, maka dia selamat. Jadi kita kena yakin, Quran kata haram, haram. Quran kata wajib, kita kena buat. Quran kata katakan. Kalau dalam Quran ini menceritakan kisah-kisah umat yang terdahulu, cerita Fir'aun yang melintasi Laut Merah, Nabi Musa ketuk tongkat dia, terbelah lautan. Kita jangan kata betul ya, aku tak puasa nak boleh nak masuk akal ya contoh ni. Sebab zaman tu mana ada bulldozer. Lah ni Pening dia buat terowong apa lama tak siap-siap kan, buat terowong. Zaman tu mana ada gerudi nak tebuk terowong ni. Tiba nak tebuk terowong guna gerudi, makan masa tahun-tahun, tenaga panggil bangla Indonesia, panggil pakar. Tiba-tiba Nabi Musa pergi ketuk laut, tiba-tiba jadi lebuh raya. It cannot be. Aku buat ni. Kapiak tu, jangan. Kena percaya. Cerita tentang Fir'aun yang lemas. Cerita tentang Namrud. Cerita tentang Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Namrud. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Api yang besar, bukan besar kecil tuan-tuan, besar bukit api. Nak lempak Nabi Ibrahim tu pasal guna minjanik. Bubuh dalam minjanik, bidah jatuh. Nabi Ibrahim duduk dalam tu tidak terbakar. Jangan kata tubuh dia, selai bulu rama pun tak terbakar. Bulu rama tuan-tuan, kadang-kadang orang duk masak burger, kita duk masak tuan-tuan, kadang kita nak uluk pergi dapur kita nak uluk angkat periuk, jauh ni terbakar bulu rama kita. Tapi Nabi Ibrahim duduk dalam api, surat benar, surat bulu rama tak terbakar. Bukan setakat surat bulu rama tak terbakar, dia duduk boleh makan buah anggur dalam tu. Setelah api padam, makan masa padam, Nabi Ibrahim keluar jalan nyong. Aku tak apa nak percaya abang ni. Sebab orang masuk api ni tak ada 5 minit, tolong, tak ada habis tolong tuan-tuan, mati terus. Allah sebut, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah hanya kata hi api, hang jadi sejuk dan selamat pada Nabi Ibrahim. Kita kena percaya. Kena percaya tak boleh. Bila Quran sebut tentang perkara ghaib, ada malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiri kanan kita ni ada malaikat yang tulis, yang catat belaka apa saja yang kita buat. Quran bagi tahu falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka akan dapat ganjaran yang besar di sisi Tuhan mereka. Masalul ladzina yunfiqun fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang membelanjakan harta daripada jalan Allah, umpama dia tanam sebiji benih yang akan tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji, menyebabkan RM1 akan digandarkan dengan RM700.
1000 digandakan dengan 70,000 ringgit. Itu diberitahu oleh Allah SWT, maka kita kena percaya. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tak boleh seseorang mukmin lelaki dan perempuan apabila Allah telah menentukan sesuatu hukum, sesuatu perkara, tiba-tiba dia nak pilih hak lain, nak pergi percaya hak lain, nak pergi terima hak lain. Supaya tuan-tuan, Allah dah sebut dah hukum Islam ni ulang-ulang. Kita lagi faham orang Melayu ni tuan-tuan. Hari ni undang-undang Islam, jenayah hudud ni bukan Cina yang menjadi halangan tuan-tuan. Cina bukan menjadi halangan. Walaupun duk riuh dalam TV kami bantah hudud, sebenarnya mereka tak halang lah mana tuan-tuan. Sebab undi mereka terlalu sikit. Tetapi yang menjadi penghalang utama kepada hudud adalah orang-orang Islam. Hak tengah tu main masjid ni, sujud kami lama, tangan sebih duduk tangan, tasbih duduk di tangan. Tapi hak Melayu ni lah hak duk halang hudud ni. Tu kita nak pergi faham. Pakcik-pakcik hak pegang tasbih di tangan tapi masih lagi duk tolak hudud. Saya tak tolak hudud pakcik. Pakcik duk pilih pemimpin nak tolak hudud. Tu tolak hudud nama dia. Tu tolak hudud nama dia. Allah sebut tak boleh. Orang beriman hak pegang tasbih ni beriman lah ni, tak katakan nak tasbih saja. Baik dia menyanyi karaoke. Lu tasbih ni kan yang beriman. Kalau kamu beriman, pakcik-pakcik yang pegang tasbih janggut panjang ni, sabar meleret. Tuhan dah sebut orang mencuri mesti potong tangan. Tiba-tiba kamu duk sokong pemimpin yang kata mencuri buah penjara. Tak boleh. Kalau kamu sokong juga, ini tasbih sajalah. Subhanallah, penat saja lah. Boleh pergi menyanyi karaoke, boleh kat sonok-sonok. Lagi ada awet yang pegang paha. Dalam ayat yang lain, maksudnya kita orang-orang yang benar-benar beriman, apabila Allah telah menentukan suatu hukum, mesti la budda, tak dapat tidak, mesti buat hukum ni. Kalau kita tak boleh buat, ustaz saya nak kata saya tak ada kuasa, maka pilih pemimpin yang buat benda ni. Kalau dia tak buat, kena turunkan dia. Ni dok sokong tu, tak apalah. Tak apalah, nanti lepas tanggungllah. Mana boleh, kita lah tanggung. Kita lah yang sama-sama tanggung. Kenapa? Tu kena mengaji. Setengah orang tak mau mengaji. Nak duduk di rumah ya? Bila tak mengaji, tak boleh. Dia kena mengaji tuan-tuan. Bila Allah mengatakan daging babi ni haram, maka kita jangan pilih hukum atau peraturan yang menghalalkan daging babi halal. Contoh hak kita isu tu baru, minta maaf tu sikit. Mahkamah Syariah, ketua hakim Mahkamah Syariah mengatakan orang yang melepaskan talak 3 jatuh talak. Dia pergi cari pendapat lain. Ni ada mufti ni kata tak jatuh. Ni kacau belah set beruk lah kan ni. Quran dah kata jatuh. Jangan cari. Cari boleh carilah tuan-tuan. Jangan cari, tak boleh cari. Bila dah jatuh je talak ni tuan-tuan, jangan kata sumpah. Nauzubillah lah, kita bagi contoh, kita duk gurau dengan bini kita. Darling, sambut patah ni, kalau tak boleh sambut jatuh talak 3, piung balik sambut tak lekat. Talak 3 tuan-tuan. Bergurau apatah lagi sekiranya bersumpah. Tu cukup dekat tu. Allah sebut lagi, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhan tidak beriman seorang kamu sehinggalah kamu berhukum, sehinggalah kamu mereka menjadikan kamu sebagai hukum, sehingga mereka menjadikan Quran dan hadis sebagai hukum, kemudian mereka tidak ada sebarang keraguan dalam hati mereka dan terhadap apa yang engkau hukumkan, terhadap apa yang Quran dan hadis hukumkan, dan mereka menyerah diri dengan sepenuh-penuhnya. Itu kena faham. Kemudian Quran ni menjadi petunjuk. Petunjuk ni dia kata bawa makna. Pertama, petunjuk ini dengan makna dakwah, menunjuk, memberi dalil dan hujah. Yang kedua, dengan makna iman yang diletakkan dalam hati, hidayah yang diletakkan di dalamnya. Bagaimana firman Allah SWT, wali qaumin wali kulli qaumin had, bagi tiap-tiap kaum itu
ada orang yang menunjuk. Dan firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk kepada jalan yang betul. Petunjuk untuk dipimpin oleh Allah SWT. Siapa yang berhak layak mendapat petunjuk ni? Kalau ikut dalam ayat ni, orang yang muttaqin saja. Orang yang muttaqin, orang yang taat perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak muttaqin tidak dapat petunjuk. Contohnya pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi siapa dia? Abu Talib. Baik tak? Bela Nabi. Nabi nak pergi ceramah, dia escort Nabi. Orang nak sembuk water cannon, dia halang. Ni Abu Talib. Tapi dia tidak beriman. Segala kebaikan yang dia buat tak membantu dia untuk nak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama tuan-tuan, kita kena main masjid, kena main mengaji, kemudian kita taat perintah Allah, kita sokong perjuangan Islam, barulah kita akan dapat hidayah. Kalau tak main masjid, hidayah takkan pergi cari pintu-pintu. Assalamualaikum Pak Mat, ni aku hidayah ni nak pergi petunjuk, takkan. Kena main masjid. Dan bila main masjid, kena beramal dengan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz ni. Jangan kita duduk pandai dah, oh ustaz ni tak boleh pakai ni, ustaz ni bukan nak ajar apa, nak ajar kata ke orang, ni boleh kata begitu. Sedangkan kerja ustaz ni, wa ma alaina illal balaghul mubin, kerja kita adalah untuk nak menyampaikan. Jadi tuan-tuan, sebagai kesimpulannya, bagi dua ayat ni, kita kena yakin Quran ni pada Allah, dan segala hukum hakam kita kena yakin, kena taat belaka, barulah kita jadi orang beriman. Dan bagaimana untuk nak dapat petunjuk Allah SWT? Kita kena hadir ke masjid, kita kena taat perintah Allah, tinggalkan segala larangannya, maka Allah jamin akan memberi hidayah, petunjuk kita kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Pengumuman tuan-tuan, kuliah maghrib pada hari Jumaat ini 11 bulan 9 oleh Ustaz Ahmad Nizam. Malam ni insya-Allah tuan-tuan, pekat mai belakang. Kalau mai macam ni tuan-tuan, masjid ni kita mai kuliah ada sekerat 2 sah. Mayan Jumaat ramai, kuliah ada 2 sah. Cerai sungguh. Jadi kita kepak-pak ramai malam ni Ustaz Ahmad Nizam. Kemudian tuan-tuan, bagaimana biasa, masjid kita dia buat program kongsi rezeki. Jadi kena tuan-tuan boleh bersedekah dengan beramal dengan program rezeki yang dibuat oleh masjid kita ni. Jadi dalam banyak-banyak masjid tuan-tuan, inilah antara masjid yang buat program ini untuk kita nak sumbang kepada saudara-saudara kita yang memerlukan. Kita ni alhamdulillah lah, makan kadang-kadang tak habisan. Tuan-tuan mungkin tak pernah terlibat dengan bantu kan. Kami terlibat dengan bantu tuan-tuan, kita bertengok, uish, kita duk makan kadang kita ni tuan, sampai tak tahu nak makan apa. Tak tahu nak makan apa. Ish, hari ni nak makan burger ke, chopstick tak tahu, lencok ke, tom yum, tak tahu nak makan apa. Orang miskin tak ada apa nak makan. Tak ada apa nak makan. Jadi program ni kita pekat-pekat bantulah. Kita ada gerai jualan, bagilah duit orang sikit. Tuan-tuan bagi duit kan senang. Ni nak pergi kita tuan-tuan terpaksa nak bungkus, nak pergi panggil, nak guna minyak. Banyak tenaga letih tuan-tuan. Anda pernah buat program tuan-tuan, kita cari orang bagi sumbangan. Lalah nak pergi bagi tak ada orang. Sampai kita lah lalah dekat kanan raya kena pergi seorang-seorang, pergi hangkat dengan sorban jubah ni, pergi hangkat masuk lah hilang. Pergi keluar, Assalamualaikum haji, nak bagi sumbangan. Letih. Jadi tuan tak payah letih keluar duit dah. Seluk tak penat, tak habis tenaga pun. Tenaga berapa kilo, berapa joule lah, kerap sebut, buh dalam pekik. Kita aja ke masjid yang akan bagi insya-Allah. Kemudian kita akan buat program korban untuk pelarian Rohingya. Korban biasa orang pergi buat di Bangladesh, buat di Kemboja, buat di Sabah. Korban ni untuk Rohingya tapi buat di sini. Untuk pelarian Rohingya tuan-tuan, alhamdulillah kita tuan-tuan, alhamdulillah kita tolong pelarian ni, kita selamatkan mereka. Tuan-tuan tengok Syria, mana dia lari? Dia lari ke negara orang putih. Orang putih tuan-tuan dia ambil lalah, kita bimbang anak-anak ni akan dimurtadkan. Di Rohingya kita main, kita buat korban untuk nak bagi makan pada mereka. Jadi satu bahagian korban RM550. Tuan-tuan yang berhajat boleh dapatkan korban ni. Kemudian tuan-tuan insya-Allah kita nak bagi selesa lagi masjid kita ni, kita nak beli kipas besar, kipas helikopter. Bila ramai ni, dia angin yang ada ni tidak memandai. Jadi kita nak buat kipas helikopter supaya kita main semayan sopa duduk tepi pantai. Mudah lena sikit. Jadi insya-Allah tuan-tuan,
kita nak lancarkan kos dia 80,000. Jadi tuan-tuan bilah, selagi mana kipas tu duduk pusing, walaupun kita dah mati, maka pahalanya akan mengalir dalam kubur. Orang lain terpaksa keluar duk kutip pahala, kita duk lena. Malaikat misalnya, "Pak Mat, tapi kutip." "Aku dah nyana kipas duk pusing." Lepas tu jangan duk komplain, "Apa ni buka ikon? Apa ni buka kipas nanti?" Bodoh tunggu. Kasarnya. Tak tahu bila kami buka kipas tu pusing, orang yang sedekah tu pahala dia dapat. Tutup kipas tak dapat. Dia duk komplain orang duk buka kipas. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.